Ibarat sepohon pokok, akar dan juga tunjang keluarga Malaysia berteraskan kepada Perlembagaan Persatuan dan juga rukun negara. Manakala batang dan juga rantingnya menjulang kukuh nilai keluarga Malaysia yang kemudiannya membuahkan hasil seperti daun, bunga dan buah yang inayahnya memanfaatkan seluruh rakyat khususnya keluarga Malaysia. Itulah metafora antara yang terawal diungkapkan, dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sewaktu memperkenalkan konsep keluarga Malaysia di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sudah pastinya hari ini penonton, anda bersama saya Munawar Azmi dalam Grandstand Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi Negeri Melaka. Ingin kami war-warkan kepada anda, hari ini merupakan hari pertama bagi penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan berlangsung selama 3 hari sehingga hari Ahad ini dengan pelbagai program-program dan juga inisiatif daripada pelbagai jawatan, agensi dan juga kementerian yang pastinya akan memberi manfaat yang cukup besar kepada kita semua keluarga Malaysia. Sepastinya kita ingin imbas kembali bagi Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini, ianya merupakan penganjuran yang ke-11 sejak kali pertama penganjurannya semasa 100 hari pencapaian aspirasi keluarga Malaysia yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di KLCC dan kemudiannya diteruskan dengan siri-siri jelajah dan kali terakhir JAKM dilaksanakan adalah di Negeri Sembilan dan hari ini bertempat di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh Melaka. So pasti kita ingin mengetahui bagaimana reaksi masyarakat berkenaan dengan penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini. Jadi kita saksikan terlebih dahulu Vox Pop Keluarga Malaysia berkenaan JAKM ini. Terima kasih kepada Perdana Menteri kerana membuat sebagai aspirasi keluarga Malaysia ni untuk menyatu padukan rakyat kita dengan contohnya seperti membuka booth-booth untuk rakyat-rakyat datang untuk mencari maklumat-maklumat terkini, dan kami sangat seronoklah sebab banyak macam-macam program yang dia buat di dalam Malaysia ni, dan salah satunya aspirasi keluarga Malaysia ni. Untuk konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Ismail Sabri ni lebih menyatu padukan penduduk itulah dalam macam program-program macam ni. Rakyat dapat berkumpul lah untuk saling bertukar pendapat ke. Sepanjang yang beliau menjadi Perdana Menteri ini lebih banyak membantu rakyat lah. Terutama B40, banyak juga bantuan diberikan kepada golongan-golongan yang lain lah. Okey, saya berasa gembira tengok perkembangan dari masa ke semasa. Jadi amat berpuas hatilah apa yang tengok, sebab saya pun menjelajah satu persatu, ada banyak perkembangan baru dan ada juga knowledge yang kita kena tahulah. Bagi pendapat saya, Perdana Menteri kena pentingkan lagi program-program untuk rakyat. Informasi-informasi itu kena tepat pada rakyat. Saya rasa sangat dekat dengan rakyat Malaysia lah, terutama golongan B40, dan dekat Malaysia ni ada berbilang kaum, jadi saya rasa benda tu menyatu padukan antara kaum lah. Alhamdulillah, pertama sekalinya terima kasih dan tahniah kepada YB Perdana Menteri kita Datuk Ismail Sabri kerana telah berjaya membawa Malaysia sebagai sebuah keluarga dengan bertemakan keluarga Malaysia, dan saya rasa ini satu pencapaian yang sangat-sangat mengagumkanlah. Okey, konsep keluarga Malaysia yang dibawa oleh kepimpinan Perdana Menteri kita adalah satu tema yang amat baiklah, kerana kita Malaysian, kita terdiri daripada rakyat berbilang kaum, so we have to respect each other and then tolerate lah. Yang paling penting kita kena tolerate among one another lah. Baik penonton, itu antara reaksi daripada kalangan pengunjung yang hadir di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Rata-rata menzahirkan rasa kesyukuran dan juga rasa penghargaan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob atas penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini, di mana ianya memberi impak dan juga manfaat yang cukup besar dengan membuatkan ramai pengunjung yang hadir bukan sahaja dari satu kelompok sahaja, namun juga ianya memberi manfaat kepada
setiap lapisan masyarakat. Kalau kita boleh nilai kembali antara program-program yang diatur, sememangnya ianya memberi satu manfaat yang cukup besar dari sudut pemerkasaan komuniti, iaitu aspirasi kita bersama, iaitu teguh bersama keluarga Malaysia. Dan juga kita ingin war-warkan kepada anda bermula jam 9 pagi sehingga 9 malam, pastinya pelbagai atur cara dan juga program-program yang menarik yang disediakan khususnya untuk seluruh keluarga Malaysia, bukan sahaja untuk kelompok-kelompok yang hadir. Malah kita lihat juga kehadiran pada hari ini akan melibatkan sasaran yang cukup besar bagi kita menyampaikan matlamat dan juga aspirasi yang menyeluruh dan inklusif. Dan sepastinya kepada pengunjung yang hadir, anda perlu mengimbas dan mendaftar untuk anda mendapat goodies bag istimewa daripada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, dan ini merupakan antara tarikan utamanya ialah cabutan bertuah seperti mana yang dianjurkan pada edisi-edisi sebelumnya, dengan pelbagai hadiah-hadiah utama yang bakal dimenangi. Siapa tahu anda adalah pengunjung yang bertuah untuk kali ini. Dan ini merupakan antara program tunjang bagi program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, iaitu Jualan Keluarga Malaysia, di mana anda boleh mendapatkan barangan-barangan keperluan dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran. Dan ini merupakan aspirasi yang juga keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus menyantuni setiap lapisan masyarakat keluarga Malaysia. Dan juga kepada para graduan, jangan lepaskan peluang. Ini merupakan satu platform yang terbaik untuk anda, iaitu berkenaan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Pastikan anda bersiap sedia dengan resume dan juga kelengkapan diri anda untuk anda berharapan dan juga menemui para bakal majikan yang bakal memberi peluang pekerjaan kepada anda. Dan juga terdapat juga diadakan jualan usahawan IKS istimewa untuk kita memperkasakan PMKS dan juga industri kecil dan juga sederhana dalam negara kita, khususnya pasca pandemik COVID-19 ini. So pastinya kita juga ingin berkongsi kepada anda berkenaan Fun Ride Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia untuk kita memperkasakan visi sukan negara seperti mana yang baru-baru ini dilancarkan dan juga dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain itu juga banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang menarik. Yang ini merupakan istimewa kepada golongan muda, iaitu e-sport championship. Seperti yang kita war-warkan sebelum ini, e-sport championship ini merupakan satu program tunjang yang melibatkan golongan muda yang berminat dengan sukan e-sport ini. So, pastinya di setiap negeri kita akan ketahui siapakah antara pemenang-pemenangnya dan akan dibawa pemenang-pemenang tersebut di peringkat akhir di Putrajaya kelak. So, pastinya juga anda berpeluang untuk mendapatkan saringan kesihatan secara percuma dengan tema iaitu Sihat Keluarga Malaysia, iaitu keterlibatan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, kami ingin war-warkan kepada anda berkenaan dengan atur cara penting dan juga program-program yang menarik yang disediakan di bawah pelbagai jabatan agensi kementerian di bawah Keluarga Malaysia ini. Dan juga hari ini bersempena hari Jumaat yang penuh dengan barakah, so pastinya akan dimulakan dengan malam zikir berkah Melaka berselawat yang insya-Allah akan dijadualkan dilaksanakan pada malam ini. Selain itu juga penonton, kami ingin war-warkan kepada anda sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan aktiviti-aktiviti dan juga program aspirasi Keluarga Malaysia ini, anda boleh terus saja ke laman sawang www.keluargamalaysia.gov.my. Pastinya kenduri rakyat Keluarga Malaysia antara program tunjang yang menjadi tumpuan, yang menjadi aspirasi yang menyatukan kita semua sebagai sebuah keluarga yang besar di sebuah negara yang berdaulat dan bertuah ini. Dan sepasti hari ini kita akan memberi tumpuan berkenaan dengan majlis pelancaran dan juga majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, dan juga turut diiringi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Utama Haji Sulaiman Muhammad Ali, untuk kita memperlihatkan apakah antara intipati-intipati penting dan juga aspirasi yang ingin disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus kepada seluruh keluarga Malaysia di negeri Melaka. Dan juga kita ingin war-warkan kepada anda berkenaan dengan Kementerian Peneraju bagi Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia kali ini adalah Kementerian Pembangunan
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan tema yang diangkat pada kali ini adalah Sihat Keluarga Malaysia Sejahtera Bersama. Selepas ini, pastinya kita akan bersama dengan tetamu kita untuk kita memperhalusi dan juga kita memahami dengan lebih mendalam berkenaan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Tapi terlebih dahulu, kita berehat seketika, kita saksikan kapsul yang kami sediakan ini. Kisah ini bermula puluhan tahun yang lalu. Merdeka! 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 Apabila nenek moyang kami memulakan suatu misi yang mana kami seluruh warga masih terus cuba untuk menggapainya. Misi yang kedengaran mudah dan ringkas. Bersatu. Bukan hanya bersatu sesama kami, malah bersatu dengan alam sekeliling. Bersatu dengan tanah, dengan matahari, dengan air. Kami dan Nusa ini. Inilah cara kami melakukannya. Keterbukaan, harmoni dan yang paling utama, kasih sayang. Kami adalah hasil daripada kerja keras selama bertahun-tahun. Apa yang telah kami pelajari, asal usul kami dan hala tuju yang kami inginkan. Daripada setiap hasil bumi, setiap hasil dagang, kami akan terus setia dengan tanah tumpah darah kami ini. Hanya inilah rumah kami. Segala tumbuhan dan hutannya hidup di dalam kami. Kebudayaan, kesenian dan tradisi seluruh dunia ada di dalam kami. Di sinilah kami berusaha bersama-sama menggapai apa yang kami inginkan. Malah kami akan berusaha lebih lagi. Inilah didikan yang telah kami pelajari. Inilah yang kami akan terus perjuangkan. Dan inilah yang membuatkan kami bangga. Malaysia untuk semua. Keluarga Malaysia teguh bersama. Ya, Keluarga Malaysia teguh bersama. Itu aspirasi kita semua sebagai seluruh rakyat Malaysia untuk kita menjunjung kukuh nilai-nilai pengkayaan keluarga Malaysia ini. Pastinya hari ini penonton, saya tidak berkesorangan. Saya bersama dengan tetamu secara dalam talian untuk kita memahami dengan lebih jelas berkenaan aspirasi dan juga matlamat pihak kerajaan dalam memperkasakan nilai keluarga Malaysia ini. Saya perkenalkan bersama saya pada petang ini iaitu Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai yang merupakan pensyarah di Sekolah Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Munawar? Alhamdulillah. Prof, apa khabar, Prof? Saya alhamdulillah sehat. Baik, Prof. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini untuk kita memahami dengan lebih jelas berkenaan dengan konsep keluarga Malaysia. Kalau kita lihat konsep keluarga Malaysia ini, ianya bertunjangkan tiga teras utama. Kebersamaan, kesyukuran dan juga keterangkuman. Jadi bagaimana untuk kita memahami dengan lebih jelas berkenaan tunjang utama ini, antara ketiga-tiganya ini, Prof, sebagai pengistilahan yang tepat bagi kita semua sebagai seluruh keluarga Malaysia dalam mendepani cabaran semasa khususnya pasca pandemik COVID-19 ini, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya mengurut ke belakang sedikit. Kita mula dengan zaman sebelum merdeka. Kita diperintah oleh residen-residen daripada UK dan mereka menjadi residen di semua negeri di Tanah Melayu. Dan residen ini mungkin tidak berapa suka kepada orang Melayu dan mereka lebih memberikan tumpuan kepada kumpulan-kumpulan yang dibawa masuk ke Malaysia, bukan China dan India
Jadi mereka banyak memberikan peluang kepada kumpulan-kumpulan ini, bagi tanah, berjuta hektar diberi tanah kepada kumpulan ini, kemudian peluang pendapatan, peluang perniagaan, sehingga apabila kita merdeka sebenarnya orang Melayu tertinggal sangat jauh. Kita merupakan pendapatan kita pendapatan kumpulan China dan India ini lebih 4 kali ganda. Kekayaan itu lebih 10 kali ganda. Kemudian kita pun cuba membetulkan ini dengan memperkenalkan banyak projek pembangunan, Felda dan sebagainya. Di tahun 70 kita lebih agresif, kita memperkenalkan dasar ekonomi baru untuk mengimbangi khususnya kumpulan orang Melayu, Bumi Putra, supaya mereka boleh bertanding dengan kumpulan bukan Bumi Putra, kerana ini telah menyebabkan satu keadaan yang tidak selesa di antara kaum. Jadi dasar ekonomi baru berjalan 20 tahun, 1970 hingga 1990. Kemudian tahun 90 kita membuat keputusan kita balik kepada pembangunan, kita pacu ekonomi kita dan kita masih terus mengamalkan dasar ekonomi baru tetapi secara sampingan. Kemudian kita masuk kepada era transformasi dan dalam era transformasi itu kita perkenalkan konsep keterangkuman. Kita perlu membangun bersama. Semua rakyat di Malaysia ada mempunyai hak yang sama dan keterangkuman bermaksud semua orang ada hak yang sama. Dan kemudian hari ini setahun lepas apabila yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, dia dengan cepat memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Itu merupakan tema pemerintahan beliau. Dan tiga trust yang ditunjukkan. Satu, keterangkuman, mana inclusiveness, di mana semua orang mempunyai hak yang sama mengikut kewarganegaraan. Kemudian kebersamaan, keadilan, setiap orang dianggap atau treated fairly. Dan yang paling penting saya rasa ialah kesyukuran. Kita merupakan satu agenda baru yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi apa yang ditunjukkan dalam keluarga Malaysia hari ini ialah kita kata bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai hak yang sama, mempunyai kepentingan yang sama dan perlu hidup sebagai satu keluarga, membangun bersama. Dan yang pentingnya kita tidak perlu terlalu membezakan di antara satu sama lain dan sentiasa bersyukur. Dan bersyukur ini adalah satu aspek yang universal dan kepada kita orang Islam, bersyukur adalah satu aspek yang penting dalam hidup kita. Kita perlu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dengan apa juga yang Allah berikan kepada kita. Jadi inilah yang cuba ditunjukkan. Saya nak cerita lagi tentang kesyukuran nanti, insyaAllah. Okey, Prof membawa kita menelusuri sejarah pembangunan negara dalam usaha untuk kita mewujudkan keterangkuman pembangunan ekonomi bersandarkan kemakmuran kaum. Jadi bagaimana kita juga boleh menyentuh aspek penerimaan dalam situasi semasa sekarang ini, Prof? Kerana kita sedia maklum aspirasi pastinya berjaya dicapai sekiranya kita bermula dengan menerima antara satu sama lain. Dan kata kunci di sini ialah aspek penerimaan dan juga sesuatu perkara tersebut sudah pasti tidak boleh diterima tanpa ada kefahaman yang mendalam secara menyeluruh. Jadi bagaimana untuk kita berikan penekanan terhadap aspek penerimaan supaya kita dapat perkasakan dan juga kita dapat meruntuhkan dinding-dinding ataupun tembok yang memisahkan antara kita semua, Prof. Terima kasih. Sebelum ni banyak kaum-kaum bukan Melayu merasa terpinggir kerana dasar ekonomi baru. So, dasar ekonomi baru dikatakan terlampau menumpukan kepada kepentingan kaum Bumi Putra sehingga meninggalkan kepentingan kaum lain. Tetapi sebenarnya kaum Bumi Putra juga terus menerus iri hati kepada kaum bukan Bumi Putra yang sentiasa lebih berkehadapan daripada mereka. Mengapa ini terus berlaku? Ialah kerana banyak salah guna
di dalam dasar dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru yang menyebabkan aspek kronisme, aspek self-cost dan sebagainya. Jadi hari ini kita mau pinggirkan semua itu dan kita perlu melihat bahawa setiap kaum sebenarnya perlu dianggap sama rata, perlu dianggap sama hak dan kita maju bersama. Sebenarnya hari ini kaum Bumi Putra tidaklah begitu jauh tertinggal. Walaupun masih tertinggal selepas 75 tahun, tetapi kita telah mencapai satu tahap meningkat lebih daripada 3 kali ganda berbanding kumpulan kaum Cina misalnya. Jadi kita tidak perlu lagi beriri hati, kita perlu maju ke hadapan dan menunjukkan apa keistimewaan setiap kaum, setiap kita mempunyai kemampuan yang berbeza, kelebihan yang berbeza yang perlu ditunjukkan. Okey, selain kita menyentuh berkenaan aspek kesyukuran, aspek penerimaan, kita juga ingin memberi penekanan terhadap aspek kepercayaan. Aspek kepercayaan ini merupakan frasa yang sangat utuh dan digunakan dalam rukun negara. Jadi Prof, bagaimana untuk kita memahami berkenaan aspek kepercayaan ini? Adakah kita benar-benar menghayati dan menzahirkan kepercayaan di antara satu sama lain sebagai sebuah keluarga Malaysia, Prof? Kerana kalau kita nak cari perbezaan, sepasti banyak perbezaan di antara kita. Tapi kita perlu mencari persamaan, nilai titik pertemuan di antara kita semua. Sebagai contoh, makanan, sukan, semuanya menyatukan kita semua, Prof. Okey. Ini satu aspek yang penting kita cuba hayati, bahawa sampai ke hari ini, setiap kaum mempunyai tahap kurang percaya kepada kaum yang lain. Ini kita kata suspicion. Kita sentiasa memikirkan bahawa kaum lain itu mempunyai agenda yang tertentu untuk menekan kita, untuk menghapuskan kita dan sebagainya. Begitu juga kaum lain mempunyai sikap yang sama. Dan biasanya mereka tidak luahkan ini kerana mereka tidak ada peluang. Tapi hari ini dengan wujudnya sosial media, banyak aspek-aspek ini sudah ditunjukkan dan kita sudah lebih memahami tentang sikap iri hati, sikap ketidakpercayaan ini. Dan apa yang kita perlu ialah satu faktor yang boleh mengikat kita bersama. Dan saya rasa faktor itu ialah faktor kesyukuran tadi. Mana tidak kira di mana kita duduk, pada tahap mana kita duduk, kalau setiap kita merasa bersyukur dengan apa yang kita dapat, apa yang kita dianugerahkan oleh Allah SWT, kepada orang yang tidak beragama pun mereka sebenarnya mempunyai tahap kesyukuran. Kalau kita tengok di Amerika, walaupun mereka tidak percaya kepada agama, tiap-tiap tahun mereka merayakan hari kesyukuran, Thanksgiving Day, pada 26 hari bulan November. Jadi kita yang mempunyai agama yang kokoh perlu melaksanakan perkara yang lebih baik daripada itu. Kita perlu ada satu falsafah dan budaya kesyukuran dalam diri kita. Dan kalau kita semua bersyukur, itu boleh menjadi tunggak kepada kebersamaan kita antara kaum. Baik Prof, kita melihat kepada populasi masyarakat Malaysia pada ketika ini 32 juta orang secara keseluruhannya. Pastinya ada cabaran yang perlu dilalui untuk kita memahamkan keseluruhan masyarakat dengan konsep yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan, khususnya di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu konsep keluarga Malaysia. Namun di sebalik cabaran tersebut Prof, apa lagi yang perlu kita perbaiki, kita perhalusi untuk kita menjadikan seluruh rakyat Malaysia ini seindah seperti metafora yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu ibarat selembar kain diikat, dijalin dan ditenun sehingga menjadi sebuah kain yang indah bentuknya. Bagaimana Prof pandangan dalam sudut ini? Konsep keluarga Malaysia ini sepatutnya bukan sahaja berlaku di satu negara. Kita perlu menjadikan satu perspektif universal, kerana kita seluruh dunia ini merupakan umat yang satu sebenarnya. Jadi perbezaan kaum, perbezaan agama boleh dikecilkan kalau kita mempunyai semangat keluarga itu. Tapi saya nak beri satu contoh yang menarik.
bagaimana satu kajian tentang kebahagiaan ini dilakukan oleh Jabatan Statistik Malaysia. Kebahagiaan diukur bukan saja untuk keseluruhan negara, tapi di setiap bandar dan di setiap negeri. Apa yang menarik ialah beberapa negara yang dianggap negeri-negeri yang dianggap miskin di Malaysia, seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, pendapatan purata penduduknya adalah rendah secara relatif, tetapi rakyatnya sangat bahagia. Mereka bahagia. Kemudian ada negeri-negeri di mana pendapatan purata penduduk adalah tinggi, seperti di Selangor, di Pulau Pinang, di Perak, Melaka. Pendapatannya tinggi, tapi rakyatnya tidak bahagia. Ini merupakan satu asas yang kita perlu jadikan panduan untuk mewujudkan keluarga bahagia, kerana sebuah keluarga bahagia ialah keluarga yang semua rakyatnya bahagia. Kalau kita keluarga bahagia itu, semua adik-beradik mestilah bahagia. Ibu bapa kita mestilah juga lebih bahagia daripada kita. Bagaimana nak menjadikan itu ialah untuk menangani isu ini. Bagaimana nak membahagiakan semua isi rumah, semua penduduk, walaupun pendapatannya mungkin berbeza. Dan ini sudah dibuktikan pendapatan bukan asas kepada kebahagiaan. Satu lagi saya nak bagi contoh bagaimana kajian tentang Happiness Index di United Nations mendapati bahawa Indonesia adalah negara yang paling pemurah hati. Penduduk di Indonesia paling murah hati. Dia nombor 1 daripada 165 negara. Malaysia mendapat tempat ke-11. Nombor 11 daripada 165 negara pun tidaklah tak bagus lah, tapi tak cukup bagus. Kenapa kita tak boleh sama macam seperti Indonesia? Bagaimana orang-orang Indonesia dilihat sangat pemurah hati kerana mereka lebih bahagia, kerana mereka apabila mereka bahagia, mereka sanggup berfungsi dengan yang lain dan mereka sentiasa menyumbang kepada orang lain, kepada kebahagiaan semua orang. Itu yang kita perlu tunjukkan di Malaysia. Bagaimana berkongsi kebahagiaan, bagaimana berkongsi kesusahan. Berkongsi kebahagiaan dan juga kita berkongsi rasa kesusahan dan juga kesenangan, itu merupakan konsep sebagai sebuah keluarga kita di bawah rumah yang besar, iaitu rumah yang dikenali sebagai Malaysia ini, Prof. Sudah pastinya kita menilai dalam situasi semasa sekarang ini, Prof, bagaimana untuk kita mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang bersatu padu dengan berlandaskan acuan kita sendiri, Prof, dengan kekuatan yang kita miliki adalah kepelbagaian masyarakat dan juga keunikan bahasa dan juga kebudayaan yang wajar kita pertonjolkan, kita serlahkan di pentas antarabangsa, Prof. Ya, akhir kata saya kata kita perlu banyak berkomunikasi dengan lebih jujur, ikhlas, supaya setiap orang dapat memahami jirannya, dapat memahami rakan-rakan sejawatnya dari kaum yang berlainan, dapat memahami sesama kita. Kita tidak mahu lagi saling suspicious, tidak percaya kepada orang lain. Kalau ini boleh dikurangkan jaraknya, tidak percaya itu, kita pasti akan menjadi satu keluarga yang cukup bahagia, insya-Allah. InsyaAllah. Prof, untuk kita mencapai matlamat dan juga gambaran jangka masa panjang dan juga yang lebih meluas, sudah pasti kita perlu bermula dengan tindak tanduk yang kecil, Prof, untuk kita menghasilkan impak yang besar. Pastinya bagaimana kita perlu memperkasakan usaha-usaha seperti bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Biarlah kita mendidik masyarakat kita ini untuk kita memperkasakan, untuk kita saling menerima, saling percaya dan juga saling menyayangi antara satu sama lain, bermula daripada aspek pendidikan awal kanak-kanak lagi, Prof. Kerana masyarakat kita sudah lebih ditunjulkan dengan materialisme, kita boleh mula dengan materialisme. Kita perlu mewujudkan satu masyarakat yang sentiasa memikirkan
bagaimana nak memberi dan tidak mengharapkan untuk menerima. Bagaimana ini boleh berlaku dalam dunia digital ini? Kita boleh lakukan misalnya, kalaulah kita boleh wujudkan satu budaya, setiap kali kita pergi mau berbelanja di pasar raya, bila kita bayar tol, bila kita mau beli belian secara online, kita wujudkan satu sistem digital di mana 1% daripada belian kita akan pergi ke dalam satu tabung yang kita boleh sebut sebagai tabung endowment, dan ini akan kemudian dilaporkan dalam satu institusi endowment, dan pendapatannya akan digunakan untuk melindungi semua kita. Jadi semua akan dilindungi dalam konsep jaringan sosial. Ini dipanggil social protection, dan bila kita mempunyai dua matlamat di situ. Pertamanya, kita mempunyai peluang sentiasa untuk menyumbang bila-bila masa kita berbelanja, dan kemudian kita akan dilindungi sepenuhnya daripada kehilangan pendapatan, kehilangan kerja, kehilangan disebabkan oleh malapetaka dan sebagainya. Kalau ini boleh dilakukan, kita insya-Allah akan lebih bersera, sentiasa memikirkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kepentingan bersama merupakan satu aspirasi yang perlu kita terapkan secara mendalam, Prof. Jadi, Prof, dalam situasi semasa sekarang ini, kita sedia maklum proses digitalisasi pantas berlaku, dan bagaimana masyarakat di luar sana semakin memanfaatkan platform-platform media sosial. Namun, ada kalanya sentimen-sentimen yang bersifat perkauman diapi-apikan di pentas media sosial, Prof. Bagaimana perkara ini sebenarnya perlu kita elakkan, dan sebenarnya kita perlu manfaatkan media sosial ini sebagai satu perkara yang boleh menyatukan kita sebagai seluruh keluarga Malaysia, Prof? Sebenarnya media sosial adalah satu perkembangan yang sangat positif kepada saya, kerana dia telah mengajar setiap insan di Malaysia dan di seluruh dunia untuk lebih jujur, lebih berani. Kita banyak menyimpan pikiran-pikiran yang negatif, tapi dengan sosial media kita mula berani menyatakan perasaan kita, dan kemudian orang lain pun berani juga mengkritik kita, dan lama-kelamaan kita akan lebih relief, kerana banyak aspek dalam hati kita, dalam pikiran kita dah terkeluar, dan kita akan menjadi lebih tulen pemikirannya, dan kita akan lebih berjati diri. Dan inilah yang kita nak. Satu masa lagi, mungkin tidak lama, kita semua akan mempunyai jati diri yang tulen, membolehkan kita mengemukakan perasaan sebenar kita. Kerana jauh di setiap hati semua orang ada perasaan yang positif, perasaan yang ingin bersama, ingin bersikap sebagai keluarga, insya-Allah. Baik, Prof, setelah 65 tahun kita mengecapi kemerdekaan, bagaimana untuk kita membentuk satu jati diri ataupun identiti yang sama untuk kita semua sebagai keluarga Malaysia dengan populasi 32 juta orang ini, Prof? Kerana kita sedia maklum, untuk kita maju ke hadapan, untuk kita menjadi sebuah negara maju yang dihormati, disanjungi di peringkat antarabangsa, kita perlu bergerak secara bekerjasama. Kita tidak boleh bergerak secara bersendirian. Jadi, apa lagi perkara-perkara yang perlu kita perkasakan dalam hal ini, Prof, khususnya berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan, Prof? Yang paling penting ialah cara kita berkomunikasi. Bahasa adalah asas, dan kita mempunyai satu bahasa yang digunakan oleh lebih 300 juta orang penduduk dunia. Sebenarnya berasas pada aspek ketulinan ni, bahasa Melayu digunakan oleh lebih daripada pengguna bahasa Inggeris seluruh dunia. Kerana bahasa Inggeris ni dia digunakan mana besar oleh kerana ahli-ahli negara Commonwealth termasuk Malaysia. Tapi kalau tengok bahasa Melayu daripada asas, bahasa Melayu mempunyai pengguna 300 juta. Ini termasuk Indonesia, Filipina, di selatan Thai dan sebagainya.
Jadi kita perlu merasa bangga kerana kita ada bangsa Melayu dan kita perlu berani menggunakannya di semua keadaan. Apa salahnya kalau pujangga Inggeris atau ahli akademik bangsa lain membaca tulisan kita dalam bahasa Melayu, kerana hari ini dengan pertolongan Google Translate kita mudah untuk menerjemah apa karya kita dalam bahasa Melayu pun. Jadi kita itu perlu satu perubahan. Kalau semua rakyat Malaysia menggunakan bahasa Malaysia dan kita boleh dianggap sebagai satu bangsa. Dan hari ini mungkin ada kaum-kaum lain yang merasa malu untuk menggunakan bahasa Melayu. Ini kita perlu ubah. Begitu juga orang Melayu pun ada yang masih merasa malu untuk menggunakan bahasa Melayu. Betul. Ini akan menjadi asas. Kalau kita sudah mempunyai satu kebersamaan bahasa, kemudian yang lainnya akan mengikut, kerana hari ini di Malaysia kita melting pot society. Kita mengadukan banyak budaya. Kalau daripada segi makanan, dari segi pakaian kita, dari segi cara hidup, kita mempunyai cara hidup yang sangat berbeza dengan di negara barat yang ada satu kaum saja. Kita makanan kita mana kita restoran buka 24 jam dan boleh makan daripada makanan Cina, India, Melayu dan semua bangsa-bangsa lain, kaum-kaum lain di Malaysia. Itu merupakan satu usaha yang boleh ditunjukkan untuk merapatkan kita lagi. Itulah keunikan dan juga kekuatan kita sebagai seluruh rakyat Malaysia. Kita mempunyai kepelbagaian bahasa dari pelbagai kaum, namun kita juga mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menyatukan kita semua, dan ia merupakan satu perkara yang wajar untuk kita menghayati dari peringkat kecil lagi sehingga peringkat dewasa ini, untuk kita benar-benar bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Jadi Prof, kita bercakap berkenaan dengan anak Malaysia. Kita sebagai anak Malaysia ini sepatutnya, sewajarnya memahami dengan lebih jelas berkenaan dengan aspirasi ataupun pengharapan di dalam rukun negara, Prof. Bagaimana Prof melihat dalam situasi sekarang ini masih ada lagi dalam kalangan ataupun mungkin segelintir kecil masyarakat Malaysia yang masih tidak memahami ataupun tidak menghayati konsep rukun negara ini yang sebenarnya merupakan konsep asas kepada jati diri kita sebagai rakyat Malaysia, Prof? Rukun negara telah diwujudkan selepas kita merdeka dan dia meliputi prinsip-prinsip asas dalam budaya dan cara hidup kita di Malaysia. Dan mana dia meliputi aspek bukan sahaja aspek kehidupan tetapi juga kepercayaan misalnya. Jadi sebenarnya walaupun kita mana berlainan agama, kita percaya kepada wujudnya Tuhan dan kita percaya kepada aspek keagamaan. Jadi sebenarnya hari ini kita tidak perlu merasa terasing atau berbeza kerana kita mempunyai agama yang berbeza. Kita perlu praktikan rukun negara kita bahawa kita percaya ada Tuhan dan sebenarnya Tuhan itu satu. Cuma masing-masing mempunyai cara untuk sampai kepada Tuhan mereka. Asalkan kita percaya kepada adanya Tuhan, itu sudah merupakan satu langkah besar ke hadapan. Kita juga mempunyai raja, dan raja di Malaysia merupakan satu yang unik kerana raja merupakan bukan sahaja simbol, tetapi raja merupakan satu entiti yang menyatukan kita. Tidak kira apa bangsa dan keturunan, kita yakin bahawa raja inilah yang dapat menyatukan kita di sana. Jadi semua aspek dalam kehidupan kita
boleh sebenarnya diadun berasaskan rukun negara itu. Rukun negara dan Perlembagaan Persekutuan merupakan tunjang penting kepada kita semua sebagai identiti keluarga Malaysia. Baik Prof, terima kasih atas perincian dan juga pencerahan berkenaan dengan konsep keluarga Malaysia yang diilhamkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, pensyarah di Sekolah Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak. Terima kasih Prof. Terima kasih kembali. Baik, penonton, itu antara pemahaman kita berkenaan dengan konsep keluarga Malaysia. Sudah pastinya kita semua sebagai seluruh keluarga Malaysia, kita perlu berfikiran terbuka dengan dada yang menerima untuk kita mencungkil persamaan dan juga kita mengenepikan perbezaan. Itu aspirasi besar untuk seluruh keluarga Malaysia. Dan pada ketika ini penonton, kita akan terus sahaja bersama dengan rakan pelapor kita di lapangan yang bertempat di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh Melaka, iaitu Naden Nordin dengan perkongsian berkenaan majlis pelancaran dan juga perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia adalah platform utama dan juga penguat penyatuan rakyat Malaysia, bertujuan untuk memastikan seluruh keluarga Malaysia dapat menerima manfaat dan juga faedah yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam Jumaat yang penuh barakah. Terima kasih rakan setugas di studio Munawar Azmi kerana sudi beruang pada saya. Baik, saya kini berada di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh Melaka bagi membawakan secara langsung Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Melaka yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri. Baik, untuk permulaan ini suka untuk saya kongsikan kepada anda maklumat penting mengenai Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Untuk maklumat anda, JAKM Melaka adalah siri ke-11 selepas Negeri Sembilan pada minggu lalu, dan objektif penganjuran JAKM adalah untuk memastikan setiap rakyat Malaysia dapat memahami dan menghayati tentang aspirasi keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. 3 hari JAKM Negeri Melaka yang cukup padat dengan pengisian program berbentuk perkhidmatan kepada rakyat, dipertontonkan kejayaan kementerian dan agensi, dan JAKM menyatukan kita sebagai sebuah keluarga besar, duduk bersama, makan bersama dan ketawa bersama. Konsep keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 22 Ogos 2021 yang lalu sememangnya menebal dalam jati diri masyarakat majmuk keluarga Malaysia, kerana konsep itu sendiri sangat mudah difahami dan dekat di hati kita. Indahnya ikatan keluarga Malaysia kerana ikatan yang menghubungkan keluarga sejati bukanlah ikatan darah, tetapi rasa hormat dan sukacita dalam kehidupan satu sama lain. Baik, dan juga atur cara majlis kita pada hari ini, ketibaan para jemputan telah pun kita saksikan dan sebentar tadi telah pun selesai bacaan doa bagi mendapatkan keberkatan ilahi. Dan kini, ayo sama-sama kita memberi tumpuan utama mendengar ucapan alu-aluan dari tuan rumah destinasi Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia kali ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Mat Ali, Ketua Menteri Melaka. Ayo kita memberikan tumpuan kepada pentas utama. Auzubillahi samini alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bihil hawaish wa tunaru bi raghaib wa husnul hawatim wa yastasqal ghamamu wa shihil karim
wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lanhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kumaju Jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, dan salam keluarga Malaysia teguh bersama. Saudari dan puan pengacara majlis, terima kasih. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Hadirin hadirat, kita berikan tepukan cukup gemuruh. Yang berbahagia setiausaha kerajaan, setiausaha negara, yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, yang berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, yang berhormat Timbalan Menteri, ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Melaka, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan seterusnya. Mungkin ada nama-nama yang tidak saya dapat sebut satu persatu. Percayalah tuan-tuan, sekalipun ia tidak menghilangkan hormat saya kepada tuan-tuan. Hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kekuasaannya pada hari ini Saidul Ayam, hari yang penuh barakah dengan keberkatan, dapat kita bersama hadir di Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi peringkat Negeri Melaka edisi yang ke-11 ini. Terlebih dahulu, atas semangat keluarga Malaysia yang selari dengan kerangka Hala Tuju Melaka Rumahku bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka, saya menzahirkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, dan semua barisan delegasi jelajah aspirasi keluarga Malaysia kerana sudi hadir bertandang ke Negeri Melaka sekaligus menyempurnakan majlis perasmian pada petang ini. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan sekalung tahniah kepada seluruh ahli jawatan kuasa daripada Kerajaan Negeri Melaka dengan kerjasama pelbagai pihak, terutamanya Jabatan Perdana Menteri, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama atau SEPADU bersama Kementerian Peneraju bagi program jelajah kali ini, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta semua kementerian dan agensi yang terlibat dan berteguh lumus memastikan program yang dilaksanakan sepanjang 3 hari ini berjalan dengan penuh kelancaran. Pada hemat saya, it is true that we can succeed best and quickest by helping others to succeed. Hubungan erat dan kerjasama ini menunjukkan kesalingan atau jalinan kerjasama antara semua pihak, iaitu pihak kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, jabatan dan agensi, komuniti dan orang perseorangan yang saling membantu bagi menjaya dan memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia di negeri Melaka. Hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, Kerajaan Negeri Melaka sentiasa menyambut baik dan menyantuni aspirasi kerajaan persekutuan, terutamanya berkenaan kempen Keluarga Malaysia yang dijalankan ini. Saya percaya atas semangat kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran, program-program yang dirancang tentulah memberi manfaat kepada seluruh lapisan rakyat di negeri Melaka. Saya dapati konsep Keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Ismail Sabri bin Yaakob telah menjadi sebutan dan dianggap sebagai satu simbol kebersamaan yang inklusif dalam menghadapi krisis akibat pandemik COVID-19. Konsep Keluarga Malaysia ini jelas menunjukkan kepentingan institusi keluarga dalam menghadapi situasi yang sebenar. Berpegang teguh kepada 3 teras utama
iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang diterapkan dalam mendasari kepimpinan negara akan dipacu untuk keluar daripada krisis kesihatan dan ekonomi, seterusnya menjamin kesejahteraan setiap penduduk di negara bertuah ini, amnya dan rakyat negeri Melaka khususnya. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sisi ini juga Kerajaan Negeri Melaka dan Kerajaan Persekutuan komited melakukan pelbagai inisiatif dengan konsep keluarga Malaysia dan alhamdulillah semua inisiatif ini dilihat telah memberi impak yang baik kepada rakyat negeri Melaka. Syukur alhamdulillah. Berpegang teguh kepada konsep tersebut juga, negeri Melaka telah diiktiraf sebagai antara negeri paling bahagia di Malaysia oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa Plan Malaysia menerusi ranking Indeks Kebahagiaan 2021 bagi bandar di Malaysia yang diumumkan pada bulan April 2022 yang lalu. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang hormati sekalian, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini merupakan sesi libat urus antara kerajaan dan rakyat. Ia menyasarkan komunikasi dua hala sekaligus memberi peluang kepada rakyat untuk ambil tahu segala usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan. Justru, saya yakin melalui program ini dilihat dapat menyampaikan dan mendidik rakyat tentang apa yang diinspirasikan oleh Perdana Menteri kepada rakyat, selain ianya juga dapat memperkasa serta mendekatkan kerajaan dengan rakyat. Untuk makluman para hadirin sekalian, berbagai program telah diatur sepanjang 3 hari tempoh Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia edisi ke-11 di negeri Melaka ini, dan yang pastinya akan memberi banyak manfaat khusus kepada rakyat negeri Melaka. Antaranya, Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang menawarkan peluang pekerjaan kepada pencari kerja, dan Jualan Keluarga Malaysia yang menawarkan pelbagai barangan keperluan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Kalau nak disenaraikan satu persatu, memang banyak aktiviti dan program yang dirancang sepanjang program ini berlangsung untuk rakyat negeri Melaka. Sehubungan dengan itu, saya menyeru kepada semua rakyat Melaka untuk sama-sama memeriahkan setiap konsep yang direncanakan di bawah Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini. InsyaAllah, saya percaya semua program ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat negeri Melaka dalam memastikan Melaka terus mencapai kegemilangan dan mengecapi kemakmuran, menjadikan negeri ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tidaklah lengkap rasanya majlis ini tanpa dimadah dengan pantun Melayu Melaka. Emas bahara dibekal guru, diikat tembaga berotan lama. Aspirasi negara, generasi baru, keluarga Malaysia teguh bersama. Akhirul kalam, saya sekali lagi menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Ismail bin Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, yang akan menyempurnakan Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Melaka sebentar lagi. Terima kasih juga kepada semua tetamu kehormat serta semua penganjur dan urus setia yang telah bertungkus lumus mengembeling tenaga dalam memastikan kelancaran majlis ini. Semoga semua usaha ini mendapat keberkatan dari Allah jua. Sekian, wallahu alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahathir merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat. Baik, itulah dia ucapan alu-aluan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Mat Ali, Ketua Menteri Melaka. Ayuh kita imbas seketika mengenai program aspirasi keluarga Malaysia ke negeri-negeri di seluruh negara dengan menyaksikan Johor menjadi destinasi pertama bagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini. Kini kita berada di negeri Melaka, bandaraya bersejarah yang menjadi lokasi ke-11
pentas Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Selain itu juga adalah sangat penting untuk kita memahami konsep kandungan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini berteraskan 6 konsep utama. Dan untuk maklumat anda, menyeru kita semua keluarga Malaysia untuk berfikiran terbuka dan dada yang menerima, mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlulah bersepakat untuk menyelamatkan keluarga Malaysia. Jadi ayuh keluarga Malaysia yang berada berdekatan di Aikro Melaka, iaitu MITC Melaka, silalah hadir ke sini untuk menikmati pelbagai aktiviti yang telah dianjurkan buat anda semua. Dan sekarang ini, ayuh kita kembali untuk memberi fokus ke pentas utama bagi amanat perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Mat Ali, Ketua Menteri Melaka. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, Yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, yang berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Yang berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Mastura binti Muhammad Yazid, Yang berhormat Timbalan Menteri, ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri Melaka, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Melaka, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka ataupun MITC bagi menjayakan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Negeri Melaka. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Melaka, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Mat Ali, Ketua Menteri Melaka, dan seluruh warga Kerajaan Negeri Melaka selaku tuan rumah bagi Jelajah Siri ke-11 ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebagai Kementerian Peneraju dan seluruh warga KPWKM atas penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia kali ini. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, kerajaan sentiasa memastikan keluarga Malaysia termasuk di negeri Hantuah ini terus mengecapi kemakmuran. Ini diperkukuhkan menerusi konsep keluarga Malaysia bertunjangkan 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Konsep yang mula diperkenalkan sewaktu saya mula menerajui tampuk kepimpinan kerajaan pada 22 Ogos 2021 yang lalu kini menjadi semakin sinonim dengan gaya hidup dan kesepaduan keluarga Malaysia pada hari ini. Keluarga Malaysia menggambarkan keutuhan negara yang terikat dengan nilai didikan sempurna dalam sebuah keluarga dan bersifat inklusif kerana merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum.
Saya juga bergembira kerana masyarakat berbilang kaum dan keturunan di negeri bersejarah ini meneruskan kehidupan harian secara harmoni ibarat sebuah keluarga. Bak kata pepatah, pisang sesikat, gulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama. Melalui konsep keluarga Malaysia ini, kita hidup dalam sebuah institusi keluarga yang sentiasa berperanan memelihara agama, melindungi keselamatan, menjaga maruah, memastikan nasib setiap ahli keluarga terbela dan tidak dipinggirkan. Konsep ini juga selari dengan nilai tasamuh di dalam Islam atau toleransi, merupakan antara resepi dalam mengekalkan kesejahteraan masyarakat selain pentingnya memiliki sebuah keluarga, sebuah kerajaan yang berkebolehan mentadbir bagi kekal maju ke hadapan. Dengan bersendikan konsep keluarga Malaysia dan sifat tasamuh ini, segala perbezaan dan kepelbagaian yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala di bumi bertuah ini mampu diraih dan dihargai oleh seluruh rakyat dengan hati yang terbuka. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, berkat kerjasama keluarga Malaysia serta kecekapan kerajaan dalam mentadbir negara dalam tempoh lebih setahun ini telah mencatat banyak kejayaan meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran luar biasa. Dalam tempoh itu, Malaysia muncul antara negara yang menyaksikan prestasi ekonomi terbaik di Asia Tenggara dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK sebanyak 8.9% pada suku kedua 2022 berbanding 5.0% pada suku pertama 2022. Kejayaan ini disahut oleh Bank Dunia yang telah menyemak semula unjuran KDNK bagi tahun 2022 kepada 6.4% berbanding 5.5% yang diunjurkan pada bulan Mac yang lalu. Alhamdulillah, Malaysia juga diiktiraf sebagai negara ke-18 paling aman di dunia daripada 163 negara dan kedua di Asia berdasarkan Indeks Keamanan Global ataupun GPI 2022 yang menjadi ukuran utama kedamaian global di dunia. Ini merupakan pencapaian terbaik Malaysia sejak GPI diperkenalkan pada tahun 2008. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pembangkang mendakwa kononnya Malaysia bukan lagi destinasi pelaburan asing. Namun bagi separuh pertama 2022, pelaburan langsung asing ataupun FDI mencatat aliran langsung bersih lebih tinggi bernilai 47.4 bilion ringgit. Kerajaan juga sentiasa memantau kesan inflasi kepada harga barangan asas sehingga berjaya mengawalnya ke tahap yang lebih rendah berbanding negara-negara serantau. Saya berkeyakinan ekonomi negara tahun ini mampu mencapai sasaran KDNK antara 6.5% hingga 7% dengan mengambil kira pencapaian separuh pertama tahun 2022 sebanyak 8.9%. Dalam tempoh setahun, kerajaan keluarga Malaysia telah berjaya mengembalikan pasaran buruh ke tahap guna tenaga penuh. Kadar pengangguran telah menurun untuk 12 bulan berturut-turut iaitu 3.7% pada Julai 2022 berbanding 4.8% pada Julai 2021. Bagi meringankan beban keluarga Malaysia,
kerajaan menyalurkan subsidi sebanyak 77.7 bilion ringgit. Subsidi terbesar di dalam sejarah negara kita. Daripada jumlah itu, lebih 50% adalah untuk subsidi petrol, diesel dan LPG, iaitu sebanyak 41.7 bilion ringgit. Bantuan terus kepada rakyat seperti tunai, pendidikan, pengangkutan dan pertanian bernilai 25.7 bilion ringgit dan 5.8 bilion ringgit untuk tarif elektrik bagi memastikan tarif elektrik tidak dinaikkan. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pada sesi pembentangan bajet 2023 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Bersama yang lepas, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 372.3 bilion ringgit, iaitu bajet yang terbesar dalam lipatan sejarah negara kita. Peruntukan ini mencakupi seluruh lapisan masyarakat bagi memastikan tiada keluarga Malaysia yang tertinggal. Daripada seawal usia dalam kandungan sehinggalah keluarga emas, golongan B40, golongan M40, peniaga di ceruk desa, sehinggalah ke konglomerat di tengah kota, semuanya mendapat faedah. Daripada jumlah itu, sebanyak 1 bilion ringgit diperuntukkan bagi program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia atau BMTKM untuk memenuhi sasaran sifar kemiskinan tegar pada akhir tahun 2025. Peruntukan ini meningkat 5 kali ganda berbanding 150 juta ringgit pada tahun ini bagi memastikan tiada ahli keluarga Malaysia yang dipinggirkan. Fasa pertama BMTKM di Melaka melibatkan 2 lokaliti, iaitu Jasin di Melaka Selatan dan Alur Gajah, Melaka Utara, yang akan memanfaatkan 60 ketua isi rumah. Bantuan keluarga Malaysia pula akan terus ditambah baik yang akan memberi manfaat kepada 8.7 juta penerima dengan peruntukan sebanyak 7.8 bilion ringgit berbanding 5 juta penerima dan peruntukan 5 bilion ringgit pada tahun lalu. Ini merupakan bantuan tunai yang terbesar dalam sejarah, melebihi daripada basah BASH yang diumumkan oleh kerajaan lepas, dan bantuan tunai ini sehingga RM2,500 setahun untuk ketua isi rumah B40 yang mempunyai 5 orang anak. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, sektor pelancongan di negeri Melaka ini akan terus diperkasakan menerusi projek ekoturism paya lebar dengan peruntukan 2.3 juta ringgit dan projek menaik taraf kolam air panas Gadit sebanyak 17.9 juta ringgit. Kerajaan turut meluluskan beberapa projek pemeliharaan, ubah suai dan naik taraf dengan nilai peruntukan sejumlah 5.9 juta ringgit terhadap fasiliti pelancongan yang tidak digunakan sepanjang tempoh pandemik yang lalu. Beberapa bantuan dan inisiatif turut diberikan kepada penggiat pelancongan. Misalnya pada tahun ini sebanyak 1.9 juta ringgit telah pun disalurkan kepada penggiat pelancongan di Melaka, termasuk pengusaha inap desa ataupun homestay dan hotel, pemandu pelancong dan agensi pelancongan.
Bagi memastikan keluarga Malaysia terus menikmati infrastruktur yang selesa dan selamat, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 22.3 juta ringgit untuk menyelenggara Jalan Persekutuan di negeri Melaka ini. Dalam sektor pendidikan pula, terdapat 56 projek baru dan sambungan di Melaka bagi pembangunan sekolah serta institusi pendidikan dengan kos keseluruhan sebanyak 788 juta ringgit. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, dalam bidang kesihatan pula, Jabatan Kecemasan dan Trauma serta pergigian pediatrik di Hospital Melaka sedang dinaik taraf. Klinik kesihatan dengan kuartus Simpang Bekoh, Jasin sedang dibina dengan peruntukan 63 juta ringgit dan dijangka siap pada tahun 2023 dan 2024. Bagi pembangunan luar bandar, sejumlah 442 juta ringgit diperuntukkan bagi 38 projek pembangunan di kawasan luar bandar untuk kelestarian, kesejahteraan dan keselesaan keluarga Malaysia di Melaka ini. Bagi golongan berpendapatan rendah di Melaka, kerajaan telah melaksanakan program perumahan rumah mampu milik sebanyak 12,876 unit sama ada siap dibina atau dalam perancangan setakat bulan Ogos 2022. Dalam pada itu, sebanyak 929.8 juta ringgit diluluskan bagi projek rancangan tebatan banjir di Melaka dan 585 juta ringgit bagi projek pembinaan takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS untuk menangani masalah kekurangan bekalan air. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pada 10 Oktober lepas, saya telah mengumumkan pembubaran Parlimen ke-14 setelah mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dengan pengumuman itu, mandat akan dipulangkan kembali kepada rakyat kerana mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas PRU 15. Kita memerlukan kerajaan yang harmoni dan bersatu hati bagi menghadapi cabaran ini. Saya yakin keluarga Malaysia Melaka akan menggunakan hak untuk memilih kerajaan yang mampu mengekalkan kestabilan politik, memulih dan mengukuh ekonomi serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan. Jangan salah pilih. Akhir kata, saya sekali lagi berterima kasih kepada keluarga Malaysia dan kerajaan negeri Melaka serta semua pihak yang terlibat dalam penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia Melaka pada hari ini. Dengan kata-kata dan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Melaka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri di atas ucapan perasmian. Baik.
Baiklah, itulah dia ucapan amanat perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri. Memetik ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menyeru kita semua keluarga Malaysia untuk berfikiran terbuka dan dada yang menerima, mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga Malaysia. Umpama selembar benang diikat di tenun dan dijalin sehingga menjadi kain yang sempurna indahnya. Itulah semangat keluarga Malaysia yang menjunjung utuh perpaduan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini masih kekal di pentas utama bagi menyempurnakan gimik perasmian bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka dan Div-Div Kehormat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berdiri di hadapan podium perasmian bersama Div-Div Kehormat. Ya, itulah dia gimik perasmian yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, telah sempurna rumah tradisional Melayu Melaka yang turut dikenali sebagai Rumah Serambi Panjang menjadi inspirasi gimik perasmian di atas pentas ketika ini. Dan keunikannya ada pada tangga batu dengan hiasan jubin pelbagai warna yang menambah seri rumah tradisional Melaka. Baik, telah pun sempurna iaitu majlis perasmian gimik perasmian jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Melaka. Jadi ayuh kepada kaum keluarga Malaysia yang berada berdekatan di MITC Air Keroh Melaka, ayuh ramai-ramai datang ke sini untuk menikmati pelbagai aktiviti yang telah pun disediakan. Bagi anda yang masih lagi ada waktu, jangan risau. Hari ini hari Jumaat, Sabtu, Ahad, iaitu 14, 15, 16 Oktober, anda boleh sama-sama sertai aktiviti jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Sampai di sini saja tugasan saya. Kita kembali bersama rakan setugas di studio Munawar Azmi. Silakan. Di tanah pusaka bumi bertuah ini, kita berpayung di langit yang sama. Kita menghirup udara yang serupa. Tanah ibunda, bumi berdaulat. Biar laut Cina Selatan menjadi pemisah, kita sekeluarga sehati sejiwa. Wilayah makmur dikongsi bersama, penuh resam muhibah berbudaya. Di bawah kibaran panji yang satu, jalur gemilang, lambang kemegahan. Keluarga Malaysia, ayuh segera. Kekal berjuang, jiwa membara. Kita harung arus kita daki puncak jaya. Derap langkah biar senada, genderang kejayaan kita palukan. Kita ini satu keluarga, kita ini orang berbangsa. Malaysia berdaulat, penuh muafakat. Kita kaya budi, kita bangsa halus berbahasa. Kita keluarga Malaysia. Satu Melaka dah pusing. Minggu ni tempat sama lagi. Minggu ni lain. Ada pameran kementerian sama agensi. Ada Karnival Kerjaya sama isukan. Jualan IKF ada. Sukan rakyat pun ada. Siapa boleh pergi? Semua boleh pergi. Kita kan satu keluarga. Tapi kat mana? Di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, Negeri Melaka. 14 hingga 16 Oktober. 9 pagi sampai 9 malam. Di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Keluarga Malaysia.
Baik penonton, itulah tadi kita dah menyaksikan bagaimana intipati ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kalau kita amati baik-baik ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pelbagai intipati dan juga peruntukan-peruntukan yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan untuk memperkasakan seluruh keluarga Malaysia, khususnya bagi masyarakat di negeri Melaka, bukan sahaja dalam sektor kesihatan, malah juga penduduk di kawasan luar bandar, malah juga masyarakat yang terlibat dalam sektor ataupun industri pelancongan. Semuanya diberikan perhatian oleh pihak kerajaan untuk kita bersama-sama pulih dan juga bangkit dalam tempoh pasca pandemik COVID-19 ini. Baik penonton, kami ingin war-warkan kepada anda semua, khususnya bagi masyarakat di negeri Melaka yang berdekatan di negeri Melaka, untuk bersama-sama kita memeriahkan sambutan ataupun jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Sampai di sini sahaja, sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah kita perkasakan semangat keluarga Malaysia umpama selembar benang dikait, ditenun, dijalin sehingga menjadi kain yang sempurna indahnya. Saya Munawar Azmi mengundur diri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.